Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berbahagia Ketua WIP Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan Barisan Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 11 Palang 2023 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keredaan-Mu. Jauhkan dari kami agar segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, marah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 11 Palang 2023 dengan hormat takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIP, Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Barisan Ketua-Ketua Jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnia-Nya, kita semua dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena mesyuarat penuh MBJB bilangan 11 2023. Pada awal ucapan hari ini, saya dengan penuh rasa hormat takzimnya ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah, ucap selamat dan menjunjung kasih
kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 22 November yang lalu. Patik bersama barisan ahli majlis dan seluruh warga MPJB berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilanjutkan usia berkekalan bersemayam di atas takhta. Semoga dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanah air tercinta ini terus maju, kekal aman dan makmur di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Bersawah padi membajak ladang, dapat haruan hasil memukat. Bajet negeri telah dibentang, manfaat buat sekalian rakyat. Yang berhormat Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kerana telah membentangkan Belanjawan Negeri Johor bagi tahun 2024 yang tentunya memberikan banyak manfaat untuk setiap lapisan masyarakat yang tinggal di negeri Johor ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah menggariskan 6 teras utama Belanjawan Johor 2024 iaitu tadbir urus kerajaan, pembangunan ekonomi, jaringan keselamatan sosial, kemudahan dan keperluan asas, keselamatan, kebersihan dan kelestarian alam sekitar dan tidak dilupakan orang muda Johor. Kesemua teras ini diperkukuhkan lagi dengan pelaksanaan 29 strategi dan 99 inisiatif yang mengambil kira cabaran dan keperluan setiap kelompok masyarakat serta menjadi asas untuk mencapai visi kerajaan negeri untuk menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor kerana sentiasa prihatin akan kebajikan penjawat awam di negeri Johor dan telah menyediakan pelbagai inisiatif sama ada dalam berbentuk keuangan, peluang mempertingkatkan intelektual diri, memperkasa iman dan rohani serta pelbagai lagi insentif yang wajar disyukuri. Yang berhormat Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika hendak menanam lada, gemburkan tanah, letaklah baja. Jika bijak menyusun perkara walau sedikit, manfaatnya terasa. Pada tanggal 1 Januari 2024 nanti, Majlis Bandaraya Johor Bahru akan menyambut ulang tahun ke-30 sebagai sebuah bandaraya. Namun begitu, sejarah MPJB sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan telah bermula lama lagi, iaitu sejak penubuhan Lembaga Bandaran pada tahun 1910. Proses perkembangan perubahan struktur peranan dan keupayaan merupakan evolusi yang meletakkan MPJB sebagai salah satu PBT tersohor di dalam negara. Oleh hal yang demikian, kematangan ini perlulah diterjemahkan menerusi belanjawan yang holistik dan dihubung jalinkan bagi mencapai keseimbangan antara gedung mega, canggih dan berkeunggulan serta kesejahteraan alam persekitaran dan ketekalan kerohanian. Mengambil iktibar dari naratif bajet negeri yang telah dibentangkan pada 23 November yang lalu, MPJB juga telah merangka kerangka belanjawan yang komprehensif sebagai tiang seri bagi mendukung gagasan belanjawan di peringkat negeri. Pada tahun 2024, MPJB mengunjurkan pendapatan daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil berjumlah RM550.67 juta, iaitu kenaikan sebanyak 6.19% daripada tahun sebelumnya. Manakala perbelanjaan keseluruhan yang merangkumi belanja mengurus dan belanja pembangunan adalah sebesar RM549.13 juta, menjadikan belanjawan MPJB tahun 2024 sebagai belanjawan surplus sebanyak 0.28% bersamaan dengan RM1.54 juta. Sayugia belanjawan yang digarap oleh MPJB ini adalah bertunjangkan kesejahteraan rakyat demi menjadikan Bandaraya Johor Bahru ini berdaya huni, bersih dan lestari serta berkarakter madani. Yang berhormat Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teras pertama belanjawan MPJB adalah untuk memperkasa tadbir urus sebagai sebuah organisasi berintegriti, lagi disegani, responsif dan mengaplikasikan teknologi. Pada tahun hadapan, MPJB mensasarkan lebih banyak perkhidmatan yang boleh dinaik taraf kepada perkhidmatan dalam talian secara end-to-end basis melalui penambahbaikan proses peningkatan kemahiran,
sumber manusia, kajian peraturan serta dasar dan seterusnya menggunakan teknologi digital. Justru melihat kepentingan untuk mentransformasi prosedur dan urusan kerajaan ke arah pendigitalan secara konsisten, MPJB telah memperuntukkan sejumlah RM6.13 juta untuk membangunkan rangkaian sistem digital serta seperti pelaksanaan pembaruan lesen secara date-to-date basis bagi memudahkan komuniti peniaga memperbarui lesen bagi perniagaan yang dijalankan. Pelaksanaan ini juga adalah kesinambungan kepada inisiatif Johor Fast Lane, iaitu proses pemajuan yang dilaksanakan secara pantas dan tangkas bermula daripada sebelum kelulusan pelan sehingga bangunan siap dibina di tapak, seterusnya kebenaran beroperasi dalam masa yang singkat melalui gabungan proses di peringkat kelulusan pelan, pembinaan di tapak, CCC dan lesen pengoperasian. MPJB juga akan melaksanakan sistem e-merit mulai Januari 2024 bagi aktiviti pemeriksaan, penggeredan premis makanan dan tandas secara online di seluruh kawasan pentadbiran MPJB. Para pengusaha premis makanan dan warga bandaraya boleh membuat semakan status kebersihan dari semasa ke semasa melalui e-merit. Bagi memastikan kecekapan perkhidmatan, MPJB juga telah memperkenalkan sistem pindah milik online ataupun PMO yang memudahkan pemilik harta untuk melaksanakan transaksi pindah milik secara atas talian tanpa perlu hadir ke kaunter urusan MPJB. Tambahan pula, bagi mengurangkan jumlah tunggakan cukai harta terkumpul, MPJB membangunkan sistem SPOTS yang bakal dilaksanakan pada awal tahun hadapan. Segala urusan semakan akaun, pengeluaran, penyerahan notis borang E, borang F, G dan H dilaksanakan secara digital di rumah atau premis pemilik. Selain itu, kutipan tunggakan cukai dibuat dan pembayaran yang berjaya akan dikemas kini secara langsung pada akaun pemilik. Bermula 1 Januari 2024, MPJB akan mula melaksanakan pendigitalan sepenuhnya bayaran tempat letak kereta dan tidak lagi mencetak kupon fizikal. Pendigitalan prosedur juga diperkembangkan lagi dengan menambah saluran pembayaran atas talian serta menaik taraf saluran sedia ada supaya lebih mesra pengguna dan dapat menerima bayaran-bayaran lain selain kompaun dan cukai harta. Bagi tujuan tersebut, Focus Group Discussion ataupun FGD akan diadakan bermula tahun hadapan bagi mengenal pasti dan mengkaji semula dasar-dasar dan undang-undang kecil bylaw supaya lebih menepati isu terkini yang dihadapi oleh MPJB sekaligus mengurangkan kerenah birokrasi dalam perkhidmatan perbandaran. Muhammad Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui akan salahnya. Menginsafi maksud dari ayat ini, maka MPJB telah mengatur langkah untuk mengukuhkan integriti semua warga kerja tanpa mengira pangkat dan status. MPJB dalam proses mewujudkan pelan pengurusan anti rasuah ataupun anti bribery management system sekaligus mendapatkan pensijilan MS ISO 37001 ABMS dan dalam masa yang sama MPJB juga akan menerbitkan pelan strategik anti rasuah ataupun OACP daripada Institut Integriti Malaysia pada tahun hadapan. Sungguhnya warga kerja adalah modal insan yang paling bernilai bagi sesebuah organisasi. Tanpa pengisian dan penyuburan berterusan nilai-nilai murni, maka adalah sukar untuk MPJB maju ke hadapan. Sekain sebaju, selauk senasi, sebantal sekalang ulu, setikar ketiduran. Institusi ahli majlis adalah bahagian integral dalam sesebuah PBT. Sudah tentu peranan ahli majlis dalam menyantuni masyarakat dan sebagai perantara antara keduanya sangat membantu melancarkan pelaksanaan agenda MPJB di peringkat akar umbi. Menyadari hal ini, MPJB telah memperuntukkan sejumlah RM2.16 juta bagi melaksanakan aktiviti pembangunan masyarakat
pelbagai peringkat umur, aktiviti pembasmian penyakit berjangkit bawaan nyamuk Aedes dan juga pembaikan dan pembinaan infrastruktur kecil di peringkat zon masing-masing. Malah peranan ahli majlis terus diperkembangkan dengan penubuhan 9 jawatankuasa LA21 yang berperanan melaksanakan gerak kerja Sustainable Development Goals ataupun SDG yang dipengerusikan oleh ahli majlis yang dilantik dan dianggotai oleh pegawai-pegawai dan agensi-agensi kerajaan, rentas jabatan dan kementerian. Bagi pelaksanaan aktiviti di bawah jawatankuasa ini, sebanyak RM450,000 telah diperuntukkan bagi memastikan program-program SDG yang dirancang oleh jawatankuasa ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Mohon Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam era globalisasi masa kini, putaran masa yang semakin laju menuntut kita untuk berubah dan beradaptasi dengan perubahan. Kalau dahulu peranan PBT hanya dalam kerangka perkhidmatan bandar sahaja, seperti isu kebersihan, penyelenggaraan infra, lesen dan cukai harta, namun dunia tanpa sempadan hari ini memerlukan kita mewujudkan portfolio baru bagi menguruskan peranan PBT yang semakin rencam ini. Pada tahun hadapan, MPJB akan memberikan penumpuan untuk mengukuhkan hubungan antarabangsa, ekonomi bandar dan pembangunan sektor pelancongan bandar. Untuk itu, 3 unit baru akan ditubuhkan pada tahun hadapan, iaitu unit strategik dan pengantarbangsaan, unit ekonomi serta unit pelancongan. Organisasi pada masa kini tidak bergerak secara bersendirian. Dunia pada hari ini adalah tanpa sempadan. MPJB sendiri telah lama menjalin hubungan dengan bandar-bandar antarabangsa seperti Kyoto City yang akhirnya diterjemahkan dengan perwujudan sudut lestari di Perpustakaan Sultan Ismail ataupun PSI, Daegu Metropolitan City, Bandaraya Istanbul, Shantou City dan banyak lagi. Malah baru-baru ini dalam rangka lawatan Duli Yang Mak-Mulia Tengku Mahkota Johor ke Tokyo yang turut saya sertai, Datuk Bandar Itabashi City, salah satu bandar dalam Metropolitan Tokyo, telah menyatakan hasrat untuk menjalin hubungan antara bandar dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Hubungan dua hala ini perlu dipelihara dan diuruskan dengan baik kerana ianya mempunyai kepentingan strategik dalam perkongsian maklumat, budaya, ekonomi dan sebagainya. MPJB juga menyedari bahawa tarikan pelancongan merupakan antara faktor yang menjadi sebab pelawat dan pelancong tinggal lama di Johor Bahru. Jika sebelum ini, MPJB mainkan peranan sokongan terhadap industri pelancongan seperti pelaksanaan projek pengindahan bandar, memperbaiki infrastruktur dan menyediakan bahan-bahan bacaan atau promosi, dengan adanya unit baru ini nanti, lebih banyak produk pelancongan setempat dapat diketengahkan kepada masyarakat luar. Tidak sekadar itu, aspek ekonomi bandar juga perlu diberi perhatian. Sama ada untuk tujuan meningkatkan hasil majlis menerusi penjanaan ruang hasil baru atau untuk meningkatkan pendapatan isi rumah warga bandaraya yang terkesan dengan pelbagai perubahan indikator ekonomi. Justru sudah sampai masa dan ketika supaya diwujudkan unit-unit khas ini bagi mengambil tanggungjawab ini. Yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, teras kedua memberi penekanan kepada pembangunan ekonomi bandaraya. Sektor perkilangan dan industri telah lama menjadi penyumbang utama kepada pendapatan MPJB. Menyedari perkara ini, MPJB telah menyediakan pelan rancangan kawasan khas Kawasan Perindustrian Majlis Bandaraya Johor Bahru 2025 bagi mengenal pasti potensi penambahbaikan dan pemugaran kawasan industri yang lebih moden, bersih dan terancang. Melalui RKK tersebut, sebanyak 38 kawasan industri telah dikenal pasti di sekitar bandaraya yang memerlukan tindakan berterusan daripada MPJB, agensi kerajaan dan pemaju, sama ada tindakan jangka sederhana ataupun pelaksanaan jangka panjang. Tindakan ke atas kawasan industri ini boleh dibahagikan kepada 3 sektor, iaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan sistem perhubungan meliputi pelaksanaan kerja-kerja naik taraf jalan, turapan, pembinaan jejambat dan jambatan penghubung serta cadangan persimpangan lampu isyarat atau bulatan.
Sektor yang kedua adalah untuk meningkatkan sistem infrastruktur dan utility yang melibatkan pembinaan tangki air bagi pembekalan kawasan industri, pembinaan pencawang pembahagi utama bagi pembekalan tenaga elektrik dan juga pembinaan sistem kumbahan berpusat yang memerlukan kerjasama pelbagai agensi. Sektor yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualiti kawasan industri, menerusi pelaksanaan kerja-kerja pembersihan kawasan, naik taraf lanskap serta penyediaan laluan pejalan kaki di sekitar kawasan industri untuk kegunaan pekerja. Tidak sekadar itu, pembinaan pintu gerbang sebagai tanda pintu masuk beserta direktori adalah penting untuk menambah nilai kawasan industri sekaligus mempertingkatkan imej Bandaraya Johor Bahru. Kesemua program transformasi ini memerlukan penyertaan bukan sahaja MPJB sebagai pihak berkuasa tempatan, tetapi juga memerlukan perhatian daripada kerajaan negeri, pihak pemaju dan agensi kerajaan yang berkaitan bagi memastikan potensi kawasan industri MPJB dapat diketengahkan dengan sepenuhnya. Tumbuklah padi menjadi beras, beras ditanak menjadi nasi. Kemakmuran ekonomi menjadi asas, bandaraya maju menjadi saksi. Perekonomian mikro dan skala sederhana adalah asas kerancakan perniagaan di Bandaraya Johor Bahru. Malahan tidak dapat dinafikan lokasi-lokasi perniagaan seperti Bazar JB, Senibung dan Plaza Angsana menjadi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara, terutamanya pada hari perayaan dan cuti umum. Lebih-lebih lagi, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah mengumumkan bahawa tahun 2026 adalah tahun melawat Johor. Justru MPJB mengambil langkah bagi memperindah pintu masuk dan kerja lanskap bunga annual segar dan menarik dengan peruntukan RM9.8 juta di samping mempertingkatkan infrastruktur di kawasan-kawasan tumpuan bagi menarik lebih ramai pengunjung. MPJB juga giat menaik taraf lorong belakang di kawasan pusat bandar sebagai tarikan orang ramai ke Bazar JB. Memperindah dinding bangunan dengan mural bercirikan tempatan Johor serta menambah CCTV bagi mempertingkatkan pemantauan dan keselamatan di kawasan bandar. Bagi menambah lagi tarikan di pusat bandar, MPJB juga telah memperuntukkan sejumlah RM3 juta bagi menaik taraf kemudahan tapak perkemahan dan taman tema air di hutan bandar yang menerapkan elemen moden, mesra keluarga dan pastinya mengekalkan persekitaran hijau dan damai yang sinonim dengan hutan bandar. Pada tahun hadapan, MPJB akan menambah satu lagi tarikan Taman Awam Danga Bay seluas 6.72 ekar dengan jumlah peruntukan RM1.5 juta berkonsepkan seni bina tempatan seperti Rumah Limas Johor serta dilengkapi dengan kemudahan tapak permainan skate serta kawasan lapang untuk beriadah. Selain daripada itu, MPJB juga memberikan tumpuan terhadap kerja-kerja naik taraf infrastruktur perniagaan milik majlis seperti kompleks perniagaan, anjung selera, pasar dan gerai supaya lebih menepati keperluan perniagaan masa kini dengan peruntukan RM7.8 juta. Apabila siap kelak, diharapkan premis-premis ini akan menjadi tumpuan masyarakat setempat sekaligus membantu merancakkan lagi ekonomi bandar dan memperbaiki taraf kehidupan peniaga kecil dan sederhana. Pada masa yang sama, MPJB juga sangat menghargai peruntukan RM1 juta daripada kerajaan negeri untuk transformasi Bazar JB atau lebih dikenali sebagai Bazar Karat. MPJB juga mengambil peluang ini untuk mengkaji ruang-ruang penambahbaikan, ruang perniagaan termasuk di Jalan Meldrum untuk meningkatkan kebitaraan Bazar Karat termasuk penyusunan semula pada masa hadapan. Hormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, mendapat ikan sebakul di siang buat serunding. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Langit tidak selalu cerah, badan gerah, tanja hujan turun mencurah. Malah pesan orang tua sediakan payung sebelum basah. Teras ketiga belanjawan MPJB memberikan penumpuan terhadap kebajikan kumpulan marginal
supaya tidak berlaku penyisihan dalam masyarakat yang boleh menghambat peluang untuk hidup berkecukupan dan berkeupayaan. Saban tahun MPJB memperuntukkan 1% daripada kutipan hasil cukai dan bukan cukai bagi disalurkan kepada Yayasan Bandaraya Johor Bahru untuk mengupayakan warga bandaraya yang memerlukan supaya dapat dibantu secara kewangan, latihan dan pendidikan berjumlah RM5.12 juta. Yayasan Bandaraya Johor Bahru juga telah mengenal pasti golongan asnaf yang perlu disantuni dan bekerjasama erat dengan Jabatan Pendidikan Daerah bagi memberikan bantuan sokongan pendidikan dan mengadakan kelas motivasi bagi memberikan rangsangan untuk berjaya kepada anak-anak asnaf. Selain daripada itu, Ahli Majlis turut sama membantu mengenal pasti golongan susah dan menyalurkan bantuan serta menganjurkan program-program jualan rahmah bagi meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat masa kini. Yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hujan berguyuran, sungai melimpah tebing. Hati kerisauan, air naik ke keting. Sebagaimana bimbangnya perasaan penduduk di kawasan rentan banjir, begitu juga risau Datuk Bandar setiap kali musim perubahan monsun menjelang. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia masa kini yang menghadapi kesan perubahan cuaca, banyak kawasan-kawasan baru yang berpotensi ditenggelami banjir kilat. Situasi ini diburukkan lagi dengan tabiat masyarakat yang masih membuang sampah merata-rata, terutama di saluran air, longkang, parit dan anak sungai, menyebabkan sekatan dan halangan terhadap laluan air, terutama semasa hujan lebat. Saban tahun, MPJB memperuntukkan belanja bagi kerja-kerja tebatan banjir, terutama di kawasan hotspot, bagi tujuan pembersihan tebing dan membersihkan mendakan, kerja-kerja pendalaman sungai dan membina kolam tadahan. Malahan, bagi kawasan tertentu, pemasangan paip air juga dilaksanakan untuk mempercepatkan aliran air dari darat ke laut, lepas seperti di anak Sungai Chad, Kampung Tambatan selain menaik taraf saliran sedia ada supaya dapat menampung kapasiti taburan hujan yang meningkat. Sebanyak 13 projek tebatan banjir berimpak tinggi telah dikenal pasti bagi dilaksanakan pada tahun 2024 dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM15 juta. Rasulullah SAW telah bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan lalu menjumpai duri di jalan lalu diambilnya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Keselamatan jalan raya terutamanya bagi jalan-jalan di bawah penyelenggaraan MPJB amat dititik beratkan kerana kerosakan jalan raya boleh mengakibatkan kerugian harta, kecederaan dan kehilangan nyawa. Oleh yang demikian, bagi menyelenggara jalan raya sepanjang 1,150.289 km, MPJB telah memperuntukkan RM24 juta bagi pelaksanaan projek menaik taraf jalan utama dan perparitan, pelebaran persimpangan sesak, membuat garisan jalan dan memperbaiki bonggol serta bahu jalan. Antara tumpuan utama peruntukan ini pada tahun hadapan adalah untuk membina jalan baharu daripada Jalan Sungai Tiram ke Jalan Banang 2 Taman Bukit Tiram berjumlah RM1 juta, iaitu RM4 juta untuk pelebaran persimpangan sesak di Kempas Lurah dan naik taraf persimpangan Jalan Masai berjumlah RM1 juta. MPJB juga telah melaksanakan kajian terhadap kawasan Black Spot, kemalangan di sekitar zon Mount Austin, Pelangi Indah dan Bandar Dato' On. Tindakan mengurangkan potensi kemalangan ini akan diambil termasuk melaksanakan kerja-kerja pemasangan road start, mengecat garisan jalan, pemasangan papan tanda amaran yang bersesuaian serta lampu kuning amaran dan kawalan redaan trafik. Selain daripada itu, pemasangan dan penyelenggaraan lampu jalan juga dititik beratkan kerana selain untuk tujuan keselamatan pemanduan di waktu malam, lampu jalan juga berfungsi menambah keindahan bandaraya. MPJB memperuntukkan sejumlah RM34.08 juta bagi kerja-kerja penggantian dan perbekalan lampu jalan
dan lampu dekoratif jenis LED yang lebih jimat tenaga dan mesra alam berbanding lampu konvensional. Kemudahan guna sama rakyat seperti Dewan dan Balai Raya turut diberikan perhatian pada tahun hadapan dengan menaik taraf Dewan Raya Taman Desa Cemerlang, membaikan dan menaik taraf Dewan Raya Puteri Wangsa, Dewan Pelangi Indah dan Dewan Komuniti Pandan dengan jumlah kos RM4.5 juta. Yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teras kelima memberi penekanan terhadap keselamatan, kebersihan dan kelestarian alam sekitar. MPJB telah menerima pengiktirafan dalam anugerah Smart City Early Adopter sempena sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia Peringkat Kebangsaan 2023 yang lalu. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT menerusi Pelan Malaysia telah menggariskan 85 indikator bandar pintar yang dibahagikan kepada 4 tahap bagi menilai komitmen PBT dalam mewujudkan bandar pintar di organisasi masing-masing. Pada masa yang sama, MPJB terus komited menaik taraf sistem keselamatan bandar dengan memasang 500 CCTV di kawasan bandar serta pembinaan Smart Command Center bagi tujuan pemantauan trafik, keselamatan dan bencana berjumlah RM5 juta. Menggunakan teknologi AI terkini serta pemasangan smart pole di 3 lokasi iaitu di Jalan Wong Afuk, Jalan Sigit dan Jalan Setulang Laut. Dalam masa yang sama, MPJB juga memberikan penumpuan terhadap penggunaan teknologi terkini bagi pemantauan dan penggera banjir dengan aplikasi Irrigation Drainage Alert Monitoring System ataupun EDAMS. Apa yang lebih penting adalah bagaimana penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu memudah secara pentadbiran bandar dalam mengambil tindakan secara proaktif dan sesuai keadaan. Mandi-manda di air lata, bawa bekal nasi lemuni. Alam sekitar elok terjaga, bandar sejahtera berdaya huni. Sesuai padan alam semula jadi dalam pembangunan bandar sudah menjadi arus perdana dan standard yang diguna pakai dalam sektor pembangunan masa kini. Penarafan bangunan hijau yang menepati ciri-ciri bangunan mesra alam dan jimat tenaga kian mendapat tempat dalam kalangan pemaju hartanah dan badan kerajaan. Malah MPJB juga akan mengetengahkan KSB Iskandar sebagai standard pengukuran pembangunan hijau secara lebih agresif pada masa hadapan dan mempertimbangkan insentif-insentif yang boleh diberikan kepada pemaju yang melakukan lebih dalam usaha menjayakan agenda kemampanan dan kelestarian dalam bentuk rebate charge pemajuan, hadiah penghargaan dan lain-lain lagi. MPJB juga berterima kasih kepada kerajaan negeri dan persekutuan atas pembinaan Rapid Transit System ataupun RTS yang akan mengurangkan kesesakan jalan raya dalam kawasan bandaraya sekaligus mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di ruang udara. Sebagai melengkapi prasarana ini, MPJB juga akan mempergiatkan lagi usaha untuk memperbanyakkan proses mengecas kenderaan elektrik ataupun EV charging ports di sekitar bandaraya untuk menggalakkan penggunaan kenderaan mesra alam dengan kerjasama strategik pihak swasta. Usaha ini juga diteruskan lagi dengan pemasangan lampu jalan berkuasa solar di sepanjang Jalan Abu Bakar Sultan dan sekitar penjara air Molek dan di lokasi lain yang akan dikenal pasti untuk tahun hadapan. Sebagaimana pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, MPJB komited menjayakan program penanaman pokok The Greater Johor Bahru dengan peruntukan RM1 juta bagi menambah kawasan hijau dalam bandaraya dan mengurangkan suhu bandar. Komitmen MPJB dalam pelaksanaan masyarakat rendah karbon ini diteruskan lagi pada tahun hadapan dengan penambahan lorong basikal di Bandar Dato' On dan Taman Mount Austin sepanjang 26 km yang pastinya akan menggalakkan lagi pengguna basikal sebagai mod transportasi untuk kawasan berdekatan dan juga sebagai laluan rekreasi untuk peminat-peminat basikal di bandaraya. Di samping itu, MPJB akan mengambil tindakan pelaksanaan terhadap cadangan di dalam RKK Sungai Skudai yang melibatkan 3 BBT iaitu MPJB, MBIP dan MPKU untuk kerja-kerja menaik taraf perangkap sampah, pelupusan sisa dan mewujudkan laluan trek basikal serta laluan pejalan kaki. Yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Benih jatuh mencambah pokok. Pokok tumbuh memberi teduh. Orang muda pribadi elok. Rajin bekerja, tidak mengeluh. Orang muda Johor adalah cerminan masa depan Johor. Orang muda Johor penerus legasi Johor. Oleh hal yang demikian, keterangkuman pembangunan bandaraya perlu mengambil kira keperluan golongan muda ini. MPJB memahami bahawa orang muda memerlukan tempat untuk berkarya, berekspresi, beriadah dan berpersatuan. Maka Tengku Mahkota Ismail Youth Center TMIYC akan diperkasakan lagi sebagai tempat tumpuan aktiviti golongan muda dan belia serta pelaksanaan program pendidikan pelajar sekolah. MPJB akan menyusun dan meningkatkan lagi pengesian program sukan dan rekreasi di TMIYC seperti sukan skateboard, karnival sukan ekstrim, treasure hunt, program hari belia, program hari sambutan kanak-kanak, program JB Fit, JB Musika serta klinik sukan ekstrim. Selain itu, melalui strategi kedua, MPJB ini akan menambah baik program pendidikan kelestarian sekolah di kawasan MPJB seperti melaksanakan pertandingan kita semula, minyak masak, terpakai dan bahan terpakai, pembelian bahan cenderahati kita semula dari sekolah, pertandingan penjimatan air dan elektrik sekolah, pertandingan guru lestari, pertandingan sekolah showcase program pendidikan kelestarian, program sekolah transisi serta pameran pendidikan lestari sekolah di kawasan MPJB. Bagi pelaksanaan teras ke-6 ini, MPJB telah memperuntukkan sebanyak RM1.15 juta. Dan MPJB berhasrat untuk memperkenalkan Duta Sejahtera JB ataupun DSJB yang terdiri daripada generasi muda bandaraya dan individu yang berminat dan berdedikasi untuk menjadi ahli kesukarelawanan dalam program pasca bencana, juru promosi bandaraya dan juga personality positif bandar bagi mempromosikan agenda SDG dan kelestarian bandaraya. Yang berhormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika bijak menyusun kerja, yang berat dipikul, yang ringan dijinjing. Jika bermuafakat bersatu kata, tak rebah dipukul, tak jatuh digunjing. Di sini ia menunjukkan bahawa melalui kerjasama dan kepercayaan yang baik oleh setiap tim MPJB, termasuk ahli majlis, maka pelbagai perkara dapat dilaksanakan dan diselesaikan bersama. Bak kata legenda sukan Michael Jordan, bukan Michael Jackson, talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships. Sudah tiba masanya MPJB mengorak langkah ke peringkat seterusnya. Perancangan pembangunan bandar hendaklah bersifat inklusif dan bukan eksklusif. Mesra rakyat dan ramah lingkungan, berdaya huni dan lestari. Orang ramai mesti dilibatkan dan perasaan kecintaan kepada Bandaraya Johor Bahru mesti disemai suburkan sehingga anggota masyarakat sendiri menjadi penggerak utama aktiviti kelestarian dan kesejahteraan persekitaran. Justru tahun 2024 dan belanja yang diperuntukkan ini untuk tahun hadapan adalah medan untuk mengukur sejauh mana kemampuan MPJB sebagai sebuah organisasi. Sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan, tidak mustahil nama MPJB akan terus meniti di bibir sebagai sebuah PBT berprestasi, berkredibiliti dan disegani. Tok Mat Dolmat Ketua WIP, Hajiah Saadiah pula Seri Kandi. Sekian saja belanjawan MPJB. Teruskan berbakti, jangan berhenti. Ahli majlis bersatu hati, beri nasihat bijak bestari. Semoga uhuah tidak terhenti, lagi kenangan dari dalam hati. Sekian setakat ini saja ucapan saya hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Seterusnya, kita mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 10 Palang 2023 bertarikh 30 hari bulan Oktober 2023. Seterusnya kita mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 10 Palang 2023 bertarikh 30 hari Oktober 2023. Penyata mesyuarat penuh bilangan 10 2023 bertarikh 30 Oktober 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 26 hari bulan November 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar serta ahli mesyuarat sekalian, saya Muhammad bin Dolmat membawa usul supaya penyata jawatankuasa keuangan dan perkara am bilangan 11 Palang 2023 bertarikh pada 26 hari bulan November 2023 bagi terima dan diluluskan. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 11 2023 bertarikh 26 November 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 21 hari bulan November 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Pengerusi saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 11/2023 bertarikh 21 hari bulan November 2023 bagi diterima dan diluluskan. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 11 2023 bertarikh 21 November 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 19 hari bulan November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Zainun binti Baharom membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 19 hari bulan November 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chong Siming menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 11 2023 bertarikh 19 November 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 21 hari November 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar, saya Suhaimi bin Ahmad membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 21 bulan November 2023 bagi terima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Bandar, saya Amun Heng menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 11 2023 bertarikh 21 November 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 20 hari bulan November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pengerusi,
saya Muhammad Hairul Azlam bin Sulong membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 20 November 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Bandar, saya Syekh Nafiq Firdaus menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 11 2023 bertarikh 20 November 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 21 hari bulan November 2023. Yang berhormat pengurusi saya Abu Talib bin Alyas membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 11/2023 bertarikh 21 November 2023 bagi diterima dan diluluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Saifuddin Yusof menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 11 2023 bertarikh 21 November 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. 5.1 menerima penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 21 Palang 2023 bertarikh 8 hari bulan November 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 22 Palang 2023 bertarikh 20 hari bulan November 2023 bagi diterima sebagai makluman. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 21 2023 bertarikh 8 November 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 22 2023 bertarikh 20 November 2023 diterima sebagai makluman. Seterusnya, perkara 6 usul penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam bandaraya. Yang berhormat Ketua Pengurusi serta barisan para mesyuarat, saya Abdul Latif Ismail membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 11 Palang 2023 bertarikh 4 hari bulan Disember 2023 ditangguhkan. Mesyuarat penuh bilangan 11 2023 bertarikh 4 hari bulan Disember 2023 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7 ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Bismillah. Wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, selamat pagi sekalian.
keluar.
Yang berhormat Datuk Bandar Barisan Ahli Majlis, Tuan Setiausaha Ahli Ekvisio, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 11 Palang 2023 pada pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Hormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan Inai Merah ini pada sidang hari ini dan ahli-ahli mesyuarat dipohon untuk berdiri. Dijemput semua ahli majlis dan ahli mesyuarat ke Dewan Anggrek untuk jamuan, dipersilakan. Tes, tes. Tes, tes.